ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan pertolongan dan keizinannya kita dapat pada malam ini meneruskan lagi kelas dan pengajian kita berhubung dengan hadis-hadis fitnah ataupun hadis-hadis akhir zaman. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lain-lainnya, la taqumus sa'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis ni, tuan-tuan? La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku dan terjadinya kiamat. Ini salah satu daripada bentuk tanda perkara tersebut berlaku di akhir zaman. Banyak hadis yang kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah-istilah ini nak menggambarkan benda itu antara tanda kiamat. Kadang-kadang Nabi guna perkataan min asyratis sa'ah, daripada tanda-tanda kiamat itu. Apa dia? Maksudnya jelas. Min asyratis sa'ah ay yaqillal ilm wa yadhharaj jahl wa taktharan nisa, umpamanya. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu menjadi sedikit, kebodohan menjadi banyak, wanita menjadi ramai. Contoh. Jadi kita sebut, apabila dunia ini dipenuhi oleh kejahilan, ramai manusia benci dan tidak suka kepada menuntut ilmu, dan jumlah wanita melebihi lelaki, itu adalah di antara tanda-tanda kiamat. Itu satu bentuk. Mudah. Tanda kecil lah. Kadang-kadang Nabi sebut la taqumus sa'ah, tak akan terjadinya kiamat. Maksudnya, apabila kamu melihat perkara ini berlaku, terjadi, dekatlah dengan hari kiamat. Dapat? Itu cara macam mana kita nak kenal atau kita nak mengetahui perkara tersebut daripada tanda-tanda kiamat. Sebab itu penting benda ni. Okey. Nabi kata tidak akan berlaku dan terjadinya kiamat. Tuan-tuan boleh note dalam tulisan tuan-tuan, dalam catatan tuan-tuan, dalam ingatan tuan-tuan, tanda-tanda kiamat.
Apa dia? Iaitu la yuqal fil ardi Allah Allah. Tak akan ada di atas muka bumi ini manusia yang menyebut Allah Allah. Apa maksud dia? Ni pelik Sebelum terjadinya kiamat, kamu akan lihat suatu zaman tak ada orang yang beriman. Sekarang ni ada tak lagi orang beriman? Tuan-tuanlah. Tetapi di akhir zaman nanti tak ada. Sebab itu ada orang tanya. Dia tu ustaz, telefon tanya, dia semangat dia telefon tanya. Dia kata masa terjadinya huru-hara, tercetusnya kiamat, idza dzilzatil ardu zidzalaha kan, wa akhrajatil ardu athqalaha, masa berlakunya goncangan, berlakunya langit bergulung, bintang berguguran, masa terjadinya kiamat, hancur dunia ni, masih ada tak orang Islam yang beriman? Ada tak masa itu orang Islam dia beriman masa kejadian kiamat, hancurnya dunia ini itu, ketika itu ada tak orang Islam? Macam mana tuan-tuan? Tak ada. Semua dah mati. Ketika berlakunya goncangan, dahsyatnya kiamat itu, Allah telah mematikan kesemua orang beriman, sehingga tak ada lagi siapa-siapa orang Islam, tak ada seorang pun orang yang beriman. Pasal itu Nabi kata la yuqal fil Allah Allah, tak ada langsung dah. Yang tinggal siapa? Yang tinggal hanyalah orang kafir. Sebab itu dalam satu hadis kalau kita tengok, Nabi SAW sebut, masa berlakunya kiamat ini, siapa yang tinggal? Kita baca sikit. Dalam hadis Muslim. Ni kena ingat ni. La taqumus sa'ah. Sama. Bunyi dia sama. Tidak akan terjadinya kiamat. Maksudnya masa hari kejadian tu, berlakunya kiamat tu, yang tinggal siapa? Illa ala syirarin nas. Yang masih hidup, yang menyaksikan, yang hancur bersama-sama dengan dunia itu, hanyalah orang-orang yang jahat dan kafir. Kita dah mati awal. Macam mana kita mati? Kan kita dah ajar dulu, dah sebut dulu. Pertama tuan-tuan kena ingat, malam ini kita sebut apa? Bahawa kita tidak menyaksikan hari besar kiamat itu. Allah kasih pada kita, Allah sayang, Allah tak izinkan kehancuran itu berlaku dengan kita. Kita telah dimatikan terlebih dahulu, diangkat oleh Allah bala, musibah, kehancuran, segala benda yang berlaku hari itu hanya akan dirasai, dialami, dilalui oleh orang-orang yang jahat, orang yang kufur, orang yang kafir. Orang Islam beriman, semua dah selamat dulu dah. Allah dah buat pelari dulu dah. Allah dah ambil awal dah. Tinggal mereka ni saja, barulah Tuhan sapu cerah dunia ni. Nampak? Seperti mana Allah buat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana yang beriman,
Semua naik safinah. Safinah, bahtera, bot. Semua naik. Lepas tu barulah Allah Ta'ala turunkan hujan. Barulah banjir. Terselamat. Berdasarkan kepada riwayat Amr bin As, daripada Amr bin Al-As, dia kata apa? Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Amr ibn Al-As, Allah menghantar angin yang sejuk, rihan baridah, satu angin yang lembut, sejuk. Buat apa? Yang datang min qibali Syam. Angin itu akan bertiup daripada Syam. Syam ni Syria. Syria tu Syam. Jordan, Palestin tu semua tu daripada bumi Syam. Kalau tuan-tuan kalau belajar geografi ataupun belajar sejarah Islam, yang terkenal bumi Syam. Lepas tu bumi Hijaz. Mekah apa semua ni Hijaz. Jadi angin ini akan mari, akan bertiup daripada min qibali Syam, daripada arah Syam. Untuk apa angin ni? Kata Amr ibn Al-As, dia kata apa? Angin ini akan datang kepada orang-orang yang beriman, walaupun hanya sebesar mithqala dzarrah min khair aw iman. Diperintahkan oleh Allah, ni kena ingat ni, nak cerita ke orang ni, nak sampaikan kepada orang. Angin ini akan pergi cari orang-orang Islam yang beriman, walaupun iman dia itu hanyalah sebesar zarrah. Pasal orang beriman ni dia bukan sama. Betul tak? Islam lah. Tapi iman ni ada yang kuat, ada yang lemah, ada sederhana. Pasal itu iman tak sama. Pasal itu Nabi kata al-mu'min qawiyun. Mukmin yang kuat. Kuat apa? Kuat iman lah. Allah suka orang mukmin yang kuat, kuat iman. Maksudnya kalau kuat iman, ada yang lemah iman. Dan kita ni duk sentiasa kuat lah. Ada masa kita kuat, ada masa kita lemah. Biasalah iman tu turun naik. So angin ni, pasal tu Allah hantar angin. Pasal apa hantar angin? Rih. Pasal angin ni tak ada tak ada tempat yang boleh halang dia masuk. Betul tak? Contoh apa? Tuan-tuan biasa tengok tak? Dokumentari bagaimana digunakan gas beracun untuk bunuh orang. Antara yang pernah guna gas beracun ni pemimpin Syria yang dulu ayah dia, sekarang pun guna juga, Bashar Assad. Dulu ayah dia Hafiz Assad. Ataupun Saddam Hussein pernah guna untuk orang Kurdistan, guna gas beracun. Gas beracun ni bila dilepaskan dia tak nampak, tapi dia kena membunuh. So rih baridah, angin yang Allah Ta'ala hantar daripada Syam ni, angin yang lembut, tenang, sejuk. Dia hanya pergi kepada orang beriman, orang Islam. Dia pergi cari mana orang beriman. Walaupun orang tersebut iman dia lekeh, iman sikit kan. Dia ni Islam tapi perangai macam hantu, kita kata kan. Dia ni Islam tapi teruk, semayang pun tak pernah. Tapi sekurang-kurangnya dia mesti ada iman tu. Pasal tu orang Islam ni iman dia tak sama.
Dia pergi pada orang tersebut dan orang itu akan menghidu angin tu. Akan menghidu angin tersebut, lalu dia dimatikan. Ini cara macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, walaupun iman mereka itu sangat lemah. Selepas mati semua orang beriman ni, dah tak ada orang Islam, barulah Allah Ta'ala hancurkan dunia ini. Tuan-tuan, dapat? Okey. Tapi saya nak ulas sikit berkait dengan hadis ni. Hadis ini juga disebut oleh para ulama, ia memberikan gambaran di akhir zaman orang tidak menyebut Allah dengan maksud tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan tak adanya orang yang menuntut ilmu. Sebab orang yang ingat Allah ni siapa? Ini tafsiran yang juga penting. Apabila Nabi SAW sebut di akhir zaman tak ada lagi orang sebut Allah, maksudnya tak ada lagi orang yang mengingati Allah, orang yang menuntut ilmu, orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf. Tak ada lagi orang saleh, tak ada lagi penuntut ilmu, tak ada lagi. Yang tinggal hanyalah ahli maksiat. Siapa yang ingat Allah? Orang masjid. Siapa yang ingat Allah? Penuntut ilmu. Sebab itu bila kita duduk dalam majlis ni, apa yang kita sebut? Nabi kata yatadarasuna fih, mereka belajar kitab Allah. Sebab itu bila kita duduk dalam kelas ilmu, yang tuan-tuan dengar daripada ustaz, yang tuan-tuan dengar daripada penceramah, firman Allah, ayat-ayat Al-Quran. Bila tuan-tuan dengar ayat Quran? Di rumah bila? Bila kita dengar ayat Allah? Bila kita dengar Al-Quran? Satu, ketika salat. Tak tahulah kalau di kelab malam pun dia baca Quran. Yang disebut ini satu gambaran, tuan-tuan. Maksudnya Nabi nak sebut di akhir zaman tak ada orang sebut Allah. Maknanya pada zaman itu tidak adanya orang yang menuntut ilmu, tak adanya majlis ilmu, tak adanya majlis zikir, tak adanya perkumpulan-perkumpulan yang saleh, melainkan kesemuanya hanyalah maksiat, kerana tak ada lagi orang yang mengingati Allah. Orang yang ingat Allah ni orang yang dekat dengan majlis ilmu. Saya bagi contoh mudah. Bukanlah salah, tapi contoh. Benda tu pun tak salah, cuma saya nak bagi pembandingan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ni dia panggil majlis ilmu. Selain daripada majlis ilmu, tuan-tuan pergi majlis apa lagi? Banyak lah, kurang lah sikit. Ada PKP sebelum tu. Banyak majlis mesyuarat, majlis nuri kendara, majlis sana, majlis sini. Majlis ni maksudnya tempat perkumpulan, tempat orang berimpun lah, majlis lah. Itu aku dah mesyuarat ni. Ni malam ni aku dah poema ni, apalah pertemuan. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Selain daripada majlis ilmu yang di masjid yang kita duduk ni, bandingan dengan majlis-majlis yang kita hadir dalam hidup kita, di manakah adanya majlis yang menyebut Allah dan menyebut sunnahnya lebih banyak daripada kita duduk di majlis ni? Bukan haram, tapi saya nak sebutnya, Nabi kata akhir zaman pertama majlis ilmu tak ada. Dia kata ada. Okey. Kalau ada, apa yang tak ada?
Apa yang tak ada? Tuan-tuan ingat, kalau kita kata akhir zaman majlis ilmu tak ada, dia kata ada majlis ilmu banyak. Kita kata kalau ada majlis ilmu, tidak ada di dalamnya penuntut ilmu. Sama tak dengan tak ada? Tuan-tuan dapat tak? Sebab itu saya bukan risau orang tak mari kuliah, tak. Saya sebut walaupun dalam keadaan nada gurau, tapi benda tu hakikat lah. Tuan-tuan, bila kita buat majlis ilmu, ustaz-ustaz ni saya tak tahulah, wallahu alam, tapi kehadiran orang bukanlah benda yang kita fikir sangatlah. Pasal apa? Pasal kehadiran orang ni dia taklah bagi kesan apa sangat. Tetapi yang kita bimbang apa dia? Apabila majlis ilmu itu banyak, rata ceruk ada, rata tempat ada, banyaknya kuliah-kuliah, tetapi masalah yang lebih besar, orang nak mengaji tak ada. Orang yang nak mari dengar tak ada. Orang tak minat, orang tak suka, orang tak mau mai. Ustaz usah hati ya. Saya nak abang tak usah hati. Saya tak tahu lah orang ni mungkin usah hati. Dia tak apa lah kan. Dia tak klaim mungkin. Tapi kita risau apa? Yang kita risau apa? Seakan-akan zaman itu sudah apa? Sudah datang. Sebab yang nak ingat Allah, orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang dengar ayat Allah di pasar-pasar, bukan salah, tuan-tuan ingatlah, bukan salah, tetapi tidaklah orang ingat Allah itu di pasar-pasar, tidaklah orang mengingati Allah itu di tempat orang berniaga, di tempat orang bersukan, kerana itu bukan tempatnya. Tetapi tempat-tempat itu ramai berbanding dengan majlis ilmu, majlis di mana kita nak baca Quran, kita nak sebut kalam Allah. Orang rasa berat, orang rasa payah, orang rasa tak suka. Dia tak syok main majlis ilmu, dia boring, dia rasa malas. Ini tanda apa? Tanda apa tuan-tuan? Tanda kiamat. Dan dia kata pula ustaz, oh dah tanda kiamat nak buat macam mana benda? Tuan-tuan ni nak habaq bagi. Ni nak habaq bagi. Tanda kiamat ni kena ingat bergelok ni. Tanda kiamat ni bila Nabi sebut, dia bukan suruh kita duduk tunggu. Faham tak? Nabi kata di akhir zaman ramai orang minum arak, ramai orang berzina. Sampai ramai orang berzina tu, tahu tak ramai banyak mana tahu? Sampai ke tengah jalan. Tu dalam hadis tu. Sampai ke tengah jalan orang berzina punya banyak. Sampai kawan tu terlalu banyak, tak tahu nak kata apa, biar pi. Ni, pi tepi sikit aku nak lalu. Tu bukan saya sebut. Tu bukan perkataan saya, tu hadis Nabi. Hadis Nabi, kamu akan tengok di akhir zaman orang berzina di tengah jalan, hilangnya malu. Tu satu. Yang kedua, pasal apa orang berani berzina tengah jalan? Orang tak heran dah. Lah apa orang tak heran dah, kita buat apa? Itu urusan dia ustaz. Tak ada dah tegur menegur al-amru, tak ada dah. Cuma dia marah tu bukan pasal kawan tu berzina, pasal dia nak lalu tak boleh. Okey, tuan-tuan dengar hadis tu. Lepas tu orang berzina, tuan-tuan nak kata apa? Abang, depa duk buat apa tu? Hei, hang nak tegur apa? Biar pi. Tanda kiamat memang nak benda tu akan jadi. Biar pi. Betul tak? Pasal ada orang bila dia faham, dia kata ini tanda kiamat, memang benda ni kena. Tak, tanda kiamat yang buruk, yang tak betul, kena lawan. Pasal apa hang tak pergi majlis ilmu? Hang tak tahu ke memang akhir zaman tak ramai orang pi. Yang hang pi tu, kira sikit tu kira okey lah, maksudnya betul lah. Memang kena lagu tu. Jahanam kita. Jam kepala otak kita kalau dia kata lagu tu. Kan? Tak, kita maksudnya dia bukan satu benda yang kita kena terima. Tanda kiamat ni yang tak elok, yang tak betul tu kita kena lawan harus. Tetapi demikian tuan-tuan, adakah kita bila Nabi sebut tak orang yang menuntut ilmu tak ramai,
Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi sebut orang yang menuntut ilmu ni tak ramai. Saya sebut orang yang nak menuntut ilmu ni tak ramai. Ni tanda kiamat ni. Termasuk dalam hadis tak ada orang sebut Allah. Tuan-tuan nak duduk dalam pok mana? Dah kalau tuan-tuan kata nak buat macam mana ustaz ni, benda Nabi habaq ni. Benda Nabi kata ramai orang tak mau menuntut ilmu, ramai orang tak mau majlis ilmu, ramai orang tak suka, ramai orang malas. Majlis lain dia boleh pi. Pasal apa majlis ilmu dia tak boleh pi? Lepas tu tuan-tuan saya nak tanya sepatah ya. Senang ya soalan saya. Kita nak duduk dalam pok mana? Kita nak duduk dalam pok mana? Ya, betul. Nabi kata orang yang menuntut ilmu tak ramai. Orang yang nak ingat Allah tak ramai. Orang yang nak mendatangi majlis ilmu tak ramai. Okey, tuan-tuan nak duduk orang ramai tu? Tu soalannya. Tapi alhamdulillah malam ni tuan-tuan duduk dalam kelompok yang tak ramai tu. Depa ramai-ramai tu boleh kata pula, hampa jangan duk marah kami nah. Hampa jangan duk kata apa kat kami. Pasal kami yang tak pi majlis ilmu ni pun pasal Nabi habaq ramai yang tak pi. Oh, habis kita. Kita pun kata apa, Allah ni tak apalah, aku nak pergi beli laksa nak balik ya. Hang ikutlah. Tak tahu nak kata apa. Seolah-olah tak mari majlis ilmu itu, seolah-olah macam dia tu apa? Dia buat hak Nabi suruh tu. Macam Nabi kata tak ramai orang. Tuan-tuan faham tak? Seolah-olah Nabi kata macam ni lah. Akhir zaman tak ramai orang main majlis ilmu, dia pun tak main. Lepas tu dia kata kat belakang, aku ni pasal Nabi kata tu aku tak main. Tuan-tuan dapatlah. Alhamdulillah. Pasal tu dia dah buat syok pula. Dia dah buat syok. Tengok aku tak pergi malam ni. Aku ikut Nabi. Lepas tu kami yang main ikut siapa? Hampa tak ikut Nabi lah. Nabi kata ramai akhir zaman tak pergi. Hampa pergi buat apa? Jam. Tu dia kata jam. Sebab itu tuan-tuan, bila Nabi kata ramai orang berzina, tuan-tuan nak pergi mana? Pegang satu orang, kita geng masjid pergi tangkap dia duduk berzina. Ni pasal apa hampa berzina? Dia ceramah kita balik. Ni tu imam jawatan kuasa masjid. Di masjid mengaji apa? Yang kami berzina ni tak dengar Nabi kata apa? Ramai akhir zaman orang berzina, ramai. Yang ramai tu kami lah. Yang duk cegah pasal apa? Kami ni hak nak jadi hak Nabi kata tu kami buat. Nabi kata ramai orang berzina, kami buatlah. Lagu tu kah cara fahamnya? Jahannam tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut ramai, tapi adakah kita nak meletakkan diri kita dalam ramai tu? Tentulah tak. Sebab itu kita tak mau duduk dalam yang ramai rosak tu, yang ramai tak mau ilmu tu, yang ramai berzina tu, yang ramai jahil tu, yang ramai rosak tu, yang ramai derhaka ibu bapa tu, yang ramai makan riba tu. Kita tak mau yang ramai tu. Walaupun Nabi kata itu akan berlaku di hari kiamat, kita nak keluar daripada yang ramai tu, mai duduk dalam kumpulan yang selamat ni. Dan pasal itu tuan-tuan, setuju tak dengan saya sebut? Kata Al-Imam Al-Munawi. Ni Al-Imam Al-Munawi. Dia sebut apa? Dia kata maksud ni hadis tadi ni. Tuan-tuan tengok, yang saya syarah tadi ni apa yang Al-Imam Al-Munawi sebut. Dia kata apa? Dia kata hadis yang tak disebut perkataan Allah itu, maksudnya apa? Maksudnya suatu kiasan. Nabi nak habaq kata pada zaman tersebut kemungkaran berlaku tanpa ada orang yang larang, dan ia menjadi suatu kebiasaan, dan orang yang buat baik itu dilihat pelik. Faham tak? Maksudnya Nabi nak kata tak ada perkataan, tak ada dah Allah tak ada orang sebut. Tuan-tuan, takkanlah sampai perkataan Allah pun tak ada orang sebut. Maksudnya tak ada orang yang bangkit untuk menuntut ilmu dan bangkit untuk larang orang buat jahat. Sekarang pun kita duk nampak semakin banyak. Itu kata Al-Imam Munawi. Pada zaman tersebut orang yang engkar kemungkaran akan berkata,
ini biasa saja. Maksud apa tuan-tuan? Akhir zaman ni, tuan-tuan tunggu tengok ya. Di antara maksud hadis ni, akhir zaman kemungkaran dan dosa dipandang perkara biasa. Biasa. Orang tak pakai tudung, biasa. Orang main judi, biasa. Zina, biasa. Bersentuhan lelaki perempuan bukan mahram, biasa. Benda-benda yang haram, benda-benda yang dulu kita rasa berat, kita rasa pelik, kita rasa bersalah, orang buat tak apa saja. Itu tanda bahawa dunia ini semakin menuju kehancuran. Tak apalah, kita ikutlah. Nak jadi begitu. Dah, kita lawan. Sebab itu alhamdulillah malam ni tuan-tuan selamat daripada hadis ni. Okey. Juga kita tengok di antara maksud hadis ni, kata para ulama, tidak ada lagi orang yang menuntut ilmu dan orang yang berada di dalam majlis ilmu, sehingga banyaknya kejahilan. Ni Nabi sebut ni. Saya nak baca satu dua hadis. Hadis dia banyak. Satu, Nabi kata apa? Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, yurfa'a ilmu diangkat. Yurfa' ilmu diangkat. Tuan-tuan bisa dengar kan? Bila ilmu diangkat, apa yang tinggal? Wa yathbut al-jahlu. Yang tinggal, yang ramai, yang banyak, kebodohan. Betul? Betul lah. Bila ilmu diangkat, yang banyak, kebodohan. Main mengaji sikit, yang ramai, jahil. Itu lah. Dan cara ilmu diangkat ni macam mana? Banyak, saya dah sebut. Ada 2-3 kaedah Allah angkat ilmu. Sehingga tuan-tuan akhir zaman ilmu diangkat daripada ni perkataan sahabat ni kan. Saya kita sebut perkataan sahabat, tapi saya nak sebut ni ilmu diangkat ni. Situ tuan-tuan jangan pelik kalau orang tak minat, orang tak suka. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, kita berjaya menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada duduk dalam kelompok tu. Saya bagi soalan mudah ya ke tuan-tuan. Soalan mudah ya, soalan mudah. Tuan-tuan tolong jawab lah hati. PKP ni tak boleh cakap banyak, sebar virus. Dalam hidup tuan-tuan lah, mana benda yang mudah? Ajak main mengaji ke ajak pergi berjalan? Ajak pergi makan ke ajak pergi berseronok? Mana mudah? Ramai yang duk main jumpa saya, duk habaq. Dia kata, payuhlah ustaz, nak ajak main mengaji. Payuhlah ustaz. Buat main sekali, dua tuang. Tapi, cuba ajak tengok pergi makan mi ke. Nak pergi makan mi udang. Bila? Silap hari bulan, dia pula telefon tanya. Tak mau pergi pula? Tu dia. Ada tak tuan-tuan dalam hidup 60 tahun, 70 live kita ni, live ni. Biar kena pergi. 60 tahun, 70 tahun tuan-tuan hidup, ada orang telefon. Kalau ada tuan-tuan tolong pergi cek tak kawan tu hidup tak hidup. Ada tak dia telefon? Bila hari kita nak pergi mengaji? Tak mau ambil aku pula? Bila hari kita pergi nak ceramah? Ada tak? Dia tak ada tak? Bila? Kawan tu pun tak telefon lama. Mati lah tu. Tapi untuk kita ajak ke arah dunia, frankly speaking lah, cakap tu terang lah, cakap betul-betul lah, bila kita ajak kepada kemaksiatan, keseronokan, tak maksiat pun seronok, dia punya sahutan tu, dia tahu baru ni tak ajak pun cerita, baru ni ada depa habaq, tang tu ada biungsu. Bila kita nak pi, aku kan nak ajak, aku habaq. Tapi kalau tuan-tuan habaq, malam ni masjid aku dah panggil ustaz mana, tak tahu mai depa buat program khas mai. Dia dengar tak dengar? Dia dengar. Apa dia tak tahu?
Respon itu menggambarkan kita duduk di mana ni. Reaksi kawan-kawan kita, reaksi jiran-jiran kita bila kita cerita halau seronok dengan halang ilmu ni, reaksi itu menggambarkan inilah akhir zaman itu. Pasal itu bila kita baca hadis-hadis akhir zaman, tuan-tuan, kita takut. Takut pasal apa? Bukan takut kat kita. Pasal kita, tuan-tuan baca ni, banyak mana yang kena kat tuan-tuan? 10-20 hadis saya baca ni, satu tak kena lagi. Tapi kita rasa takut pasal apa? Banyak mana dah kena kat kepala-kepala yang duduk luar sana. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan relax Tak duduk dalam majlis ilmu, aku duduk. Tak minat ilmu, aku main mengaji, tak kena kat aku. Baca lagi hadis, tak kena lagi. Baca lagi hadis, tak kena lagi. Maka inilah yang menyebabkan kita mengaji ini supaya apa tuan? Supaya hadis itu tidak timpa kita. Pasal itu ini tujuan ilmu, menyelamatkan diri kita daripada jatuh ke dalam tanda-tanda akhir zaman tu. Pasal tu kadang-kadang kita pergi habis kuliah, kita pergi duduk makan mi kan, dulu balik duduk makan mi ke makan bihun. Duduk tengok orang duduk lah melahu kan. Kita sambil duduk makan mi duduk tengok dia. Bukan tengok apa? Tanda kiamat, tanda kiamat. Kita tengok dia tu, kita duduk terbayang tanda kiamat. Tapi jangan kata jangan pula kita dah makan bini dah. Tengok kau tu. Dah lah duduk dekat. Tengok kau tu. Dia tak kat bini dah. Ustaz kata tu. Tu, ustaz kata. Kau tu pun dengar. Ustaz kata apa? Hang tu tanda kiamat. Kau niat nak belanja kita terus tak belanja. Tuan-tuan, so bila tuan-tuan dengar lepas ni akhir zaman, tak payah duk baca bila akhir zaman dah ni. Cuma lah kita duk tunggu apa? Lah ni kita duk tunggu Dajjal saja. Yang kita duk tunggu lah ni Dajjal ya. Yang lain tu semua keluar habis dah. Tak keluar Dajjal, tak keluar lagi lah. Kalau keluar Dajjal, camuk kita. Kan? Okey. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Ni kata Abdullah ibn Mas'ud. Tengok apa perkataan dia. Ni. Ini semua nak bagi kita semangat ni. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata, wajib alaikum bil ilm qabla an yurfa. Tu kata Abdullah ibn Mas'ud, sahabat besar Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang sangat besar. Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud ni saya cerita sikit lah, pasal nak bagi sakan dia tu kan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ni, dia sahabat Nabi yang Allah rezekikan ilmu banyak. Sehingga pada zaman Umar, orang Iraq panggil Abdullah bin Mas'ud ni pergi mengajak mereka. Sebab dia ni sakan, ilmu dia sakan. Kita ada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yang kita baca tadi hadis tu. Abdullah ibn Mas'ud. Ini dia panggil Abadillah. Abdullah yang sakan lah. Abdullah bin Mas'ud ni dia orang kurus, betih dia kecil. Satu hari dia naik, tengok betih hadis masyhur, tengok betih dia kecil, orang gelak. Terselok jubah dia, halus betih, kaki kecil. Dia macam nak tak elok lah kaki kecil kan, betih halus. Dia gelak. Nabi kata kaki ni, betih ni, kalau tak di atas neraca timbangan Allah, berat melebihi segala-galanya. Tu hebat Allah bin Mas'ud tu. Kan? Hadis banyak dia riwayat. Dia kata, ni perkataan dia. Umar sampai masa nak lepas dia pergi Iraq, Umar tulis surat. Umar kata, aku sayang, aku tak mau lepas, ilmu banyak dekat dia, tapi oleh kerana hampa minta aku bagi lah. Kan? Hebat. Dia kata apa? Dia kata wajib alaikum bil ilm. Dia kata wajiblah ke atas kamu untuk menuntut ilmu. Ni dia sebut kat kita. Sebab apa? Kerana kata Abdullah ibn Mas'ud, sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah. Tengok, Abdullah bin Mas'ud kata hampa mengajilah, pulunlah, hadirlah majlis ilmu sebelum Allah angkat. Masa tu tak ada peluang lagi hampa nak tuntut. Ada lagi perkataan dia, saya kita baca pergi habis, kita bagi laluan
kepada azan Isya. Sekali kita habis sikit apa Abdullah bin Mas'ud sebut dalam wasiat dia ni. Wallahu taala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Okey. Bismillah. Abdullah bin Mas'ud sebut, "Alaikum bil ilm qabla an yurfa'." Wajiblah kepada kamu untuk menuntut dan merebut peluang majlis ilmu sebelum Allah mengangkat ilmu itu. Amaran daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Dah manusia ni, bila dia nak rasa rugi atau dia nak rasa benda tu menyesal, tuan-tuan? Bila kita akan menyesal ni, tabiat kita, insan, manusia ni, yang kata orang ni, termasuk saya lah, kita hanya menyesal bila benda tu hilang atau diambil daripada kita. Macam mak bapak kita, bukan kita nak heran sangat. Masa hidup, buat tak kisah, tak ambil tahu, buat tak peduli. Dah mati, duk buat teriak tepi kubur. Duk buat teringat, duk buat sedih. Masa hidup, itu tabiat. Masa ada, kita buat tak kisah. Bila tak ada kan, banyak sekarang ni banyak nikmat Allah cabut kan. Banyak benda kita tak boleh buat, banyak benda kita kena tukar, kena ubah. Lepas tu barulah kita duk meratui, merintih. Dulu no. Berapa banyak perkataan dulu no. Lalah kali keluar main kopi dolok no. Tapi saya nak habaknya, Abdullah bin Mas'ud kata, ambil peluang itu, rebut sebelum Allah mengangkatnya. Salah satu cara Allah mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Betul tak? Betul ya? Dalam hadis
Nabi kata apa? Ini tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ni dalam hadis. Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu ini dengan sekali angkat. Tak. Ilmu ni dia bukan hilang sedah macam tu. Tak. Nabi kata apa? Dia akan hilang sedikit demi sedikit. Ilmu ni dia akan hilang sedikit demi sedikit. Jahil pun masuk sikit-sikit. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Tetapi Allah bila dia nak cabut ilmu ni, dia mematikan ulama, mematikan ahli ilmu. Mati seorang, mati dua orang. Tak ada dah ulama, tak ada dah ilmu. Kuih sikit, kuih sikit. Sehingga habis. Tuan-tuan, kita tengok satu lagi hadis lagi dahsyat. Macam mana hilangnya ilmu. Hadis daripada sahabat yang popular, sahabat yang glamour. Bila belajar hadis akhir zaman, tak sebut nama dia, tak sah. Huzaifah ibnul Yaman. Bukan Huzaifah yang duk rakam ni, dia pun tak main. Ni Huzaifah ibnul Yaman. Mana dia? Hadis dia. Kita tengok. Dan kalau tuan-tuan dengar hadis Huzaifah ni, tuan-tuan akan rasa terkejut. Terkejut apa? Terkejut apa? Terkejut pasal hak dia sebut tu jadi sungguh. Memang jadi sungguh lah, dia ambil daripada Nabi. Apa dia sebut? Dia sebut, yadrusul Islam kama yadrusu washyuth thawb. Dia kata Islam, agama ni, ilmu tentang Islam ni, tentang kita duk belajar tu, kuih lama. Bahasa kita boleh faham lah. Tapi kita ni left sekali, lepas duk komen pula, kuih apa kuih. Semakin sedikit demi sedikit akan diangkat dan hilang dan akan tercabut. Seperti mana baju menjadi lusuh. Baju ni kita beli baru, esok terus jadi busuk ke, terus jadi buruk ke, ataupun lama baru dia nak jadi lusuh. Dia ambil masa kan. Macam baju kita ni baru beli, katalah beli kemarin, tengok-tengok hari ni awak yang turun warna, itu baju merah. Baju merah kan. Baju merah turun warna. Tapi baju ni dia take time tau, ambil masa. Lama lusuh baru nampak masa, baru nampak turun warna. Huzaifah kata Islam akan jadi macam tu. Hatta la yudra masyam. Ni tuan-tuan jangan pelik ni. Dia kata apa? Sehingga kan kuih lama makin hilang, makin tak ada, makin jahil, makin orang tak erti, makin orang tak ambil tahu apa-apa semua. Tak ada orang mengaji, tak ada orang nak apa dengar majlis ilmu, sehingga hatta la yudra masyam. Sampai orang tak tahu puasa tu apa. Orang tak tahu puasa tu apa. Wala salah, orang tak tahu semayang tu apa. Orang tak tahu. Pasal tu ada gambar saya tengok tadi. Apa? Mai semayang nampak bungkuk. Ada kan gambar tu? Tuan-tuan, macam mana satu orang takkanlah hang tak tahu kata apa punggung ni aurat. Macam mana boleh mai semayang sampai nampak punggung? Tuan-tuan jangan pelik. Sampai boleh pergi buat survey, tanya tentang, buat kaji selidik tentang semayang. Wala salah wala nusuk. Sampai orang tak tahu dah. Wala sadaqah, orang tak tahu. Semayang tak tahu, puasa tak tahu, apa korban apa semua tak tahu lah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala angkat last sekali. Mula hilang ilmu semayang. Mayang ikut dan, tak semayang pun banyak. Puasa ikut dan, tak puasa pun banyak. Tak ketahuan hala pala ekong. Mangkit makan sok, esok tak puasa. Pasal apa yang tak puasa? Sahur mangkit. Aku mangkit makan sahur, tapi aku tak niat.
Teruk meter tu jahil. Mangkit makan sahur. Dia mangkit makan sahur tu dia mangkit. Bini dia kata, bukan takat mangkit ustaz, oi, tambah lagi. Awak sebelum ni memang family hampa duk mangkit ke pukul 3? Memang hampa makan malam pukul 3? Hei, tak nak kami ya. Bulan puasa kami mangkit tu pun pasal nak puasa. Tu perkataan tu. Maksudnya manusia dia ikut orang, dia tak ada ilmu. Akhirnya ibadat ni ikut-ikutan. Taqlidul a'ma dia panggil. Blind imitation. Pasal apa hang buat macam tu, aku tengok orang buat. Itu zaman yang nak hancur tu. Kemudian Allah Ta'ala angkat Al-Quran. Fala yabqa fil ard minhu ayah. Tak ada satu pun ayat Quran di akhir zaman. Hilang, Quran tu hilang. Ni akhir zaman tak ada Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran pun sebut benda yang sama. Kalau kita tengok dalam surah Al-Isra ayat 86, balik buka sendiri. Al-Isra 86. Sehingga kata Huzaifah, wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhun kabir wal ajuz. Yang tinggal, yang tahu sikit-sikit ni pun orang tua-tua yang nak mati dah. Hak lapis-lapis muda ni tak erti apa dah. Tuan-tuan jangan pelik Law pun yang mengaji pun memang kita dah tahulah 10 tahun, 20 tahun. Sampai bila kita tengok penuntut ilmu kan, bila kita tengok average umur penuntut ilmu tuan-tuan ni, kita terfikir apa tahu? Kalau habis, pasal tu kita kadang-kadang duk buat ni, banci kan. Mati dah ustaz yang duk ikut kelas kita. Mati banyak, pertambahan tak ada. Jangan sampai kita tutup kelas. Cikgu kalau mati banyak budak, tambah baru tak ada. Tak cukup ratio dia, tutup kelas. Yang kita duk nampaklah mati. Sehingga kata Huzaifah, asy-syaikhun kabir wal ajuz, yang tinggal orang tua-tua yang tak larat dah. Tu pun depa tahu apa? Depa pun tak tahu sembahyang, depa pun tak tahu. Yang tua-tua pun tak tahu sembahyang, tambah yang muda-muda. Lepas tu yang tua-tua tu tahu apa? Sepatah ya depa tahu. Adrakna aba'ana ala hadhihi kalimat la ilaha illallah. Yang kami ada ni, yang kami ngaji kat tok-tok kami dulu ni, la ilaha illallah. Hak itulah kami sebut. Hak lain mayang puasa ke apa tak tahu. Pasal apa? Depa nu pun tak tahu. Tuan-tuan, depa tinggal la ilaha illallah. Apa yang akan depa tinggal pada hak ujung-ujung ni? Itu akan berlaku. Nampak? Maka sebab itu hadirin mukminin, mudah-mudahan hadis ini memberikan panduan kepada kita, panduan yang sangat besar, panduan yang sangat berat, bahawa di akhir zaman kita akan jadi seperti mana Yahudi dan Nasrani. Taurat sudah tak ada apa makna. Injil sudah tak ada apa makna. Kita Quran pun ada tapi macam tak ada. Yang nak main mengaji pun tak apa orang, yang nak main dengar pun tak apa orang. Lepas tu yang tuan-tuan pun takkan nak tongkat dunia, akan mati. Kita ada malam ni 100 orang, 100 lebih orang. Yang ni kalau mati sikit ada nak bertambah. Wallahu a'lam. Maka itulah apa yang akan berlaku di akhir zaman. Ilmu diangkat, yang ada hatta la ilaha illallah pun orang tak sebut dah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada berada pada zaman yang begitu menakutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Salawat dan salam ke atas Nabi, keluarga, anak isterinya, para sahabatnya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati majlis ini dan perpisahan dan juga baliknya kita nanti menjadi kepulangan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan sabat tetapnya kita di atas jalan ilmu ini. Baik saya yang menyampai, tuan-tuan yang mendengar, kita doalah agar kita menutup hidup ini, mata kita, jasad kita, hujung nyawa kita di atas jalan ilmu ini. Kerana kita tak tahu sama ada itulah kesudahan kita. Tak ada nak tutup mata pun kita dah mula menjauh daripada majlis ilmu. Apalah kesudahan hidup kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.